Hai semua, kali ni Aina nak share resepi roti puri bersama dengan sambal ikan bilis. So hari ni Aina akan tunjukkan macam mana nak buat roti puri yang lembut dan yang sangat-sangat senang untuk dibuat. Untuk buat roti puri, mula-mula Aina akan masukkan dulu tepung gandum. Lepas tu Aina akan masukkan pula butter dan Aina akan kacau dan gaus hingga semuanya sebati. Lepas dah siap gaus, sekarang Aina akan masukkan pula yeast. Yeast ni memang akan dipacking rapat macam ni supaya tak mudah masuk angin. Letak satu paket yeast ni ke dalam adunan. Masukkan juga gula dan garam. Dan Aina akan kacau dulu bagi semuanya sebati. Lepas dah sebati, baru Aina akan masukkan pula air suam. Masa nak gaul adunan ni, kalau nak letak air sedikit demi sedikit pun boleh juga. Adunan ni memang sedikit lembik ataupun sticky, tapi bukan cair ya. Dan adunan ni akan lebih gebu bila dia dah kembang nanti. Bila dah siap gaul macam ni, sekarang Aina akan rackkan dulu bekas supaya adunan ni lagi kembang. Tapi kalau kata adunan ni tak kembang selepas 30 minit, maknanya yeast yang kita guna tu rosak. Sementara kita rehatkan dough ni supaya kembang, kita akan buat dulu sambal ikan bilis. Untuk bahan kisar, mula-mula Aina akan masukkan dulu bawang putih. Untuk bagi sambal ni lagi sedap, Aina akan letak sedikit halia. Dan lepas tu Aina akan masukkan pula bawang merah. Cuma pastikan untuk bahan-bahan kisar ni jangan letak halia terlampau banyak sebab nanti akan jadi pahit. Untuk memudahkan kisar, Aina akan letakkan sedikit air dan akan kisar sehingga semuanya sebati. Dalam kuali panaskan dulu minyak. Okey, bila minyak dah panas, sekarang Aina akan masukkan pula bahan yang telah dikisar tadi dan tumis sehingga kekuningan. Lepas tu Aina akan masukkan pula cili giling. Cili giling ni Aina akan tumis sehingga pecah minyak. Warna cili giling ni memang cantik je bila dah nak pecah minyak. Sekarang Aina akan masukkan pula ikan bilis yang telah dibasuh bersih dan yang telah ditoskan. Masukkan gula dan kacau sehingga sebati. Sambal ikan bilis ni memang Aina tak letak garam sebab rasa masinnya dah ada pada ikan bilis. Cuma kalau bila kita dah siap masak nanti, kalau kurang masin baru kita letak garam. Bila dah masak sebati dan pekat macam ni, baru Aina akan tambah dengan sedikit air. Sambal ikan bilis ni tak terlampau kering dan memang basah sedikit. Okey, adunan yang kita dah rehatkan tadi naik dengan kembangnya. Aina akan tekan-tekan pada adunan ni supaya angin keluar. Lepas tu tabur dulu atas papan ni dengan tepung gandum supaya adunan tak melekat. Sebelum Aina ambil adunan, Aina akan sapu juga pada tangan dengan tepung gandum.
Mula-mula Aina akan bahagikan adunan ni supaya sama besar, dan kalau nak timbang pun boleh juga. Sebelum dilepehkan, Aina akan bulatkan dulu adunan ni. Adunan ni memang sangat lembut. Sebelum Aina gelek adunan, Aina akan lapik dengan plastik supaya permukaan nampak lagi licin. Pastikan adunan ni digelek nipis supaya bila kita goreng nanti dia akan naik kembang. Sebelum goreng, pastikan minyak betul-betul panas dan minyak yang digunakan tu banyak. Bila letak je dalam kuali, ambil sendok dan buat macam ni supaya permukaan lagi cepat kembang. Bila dah kembang dan kekuningan, barulah terbalikkan. Ulang langkah yang sama sehingga habis adunan. Roti puri ni memang naik elok dan kembang masa kita goreng tadi. Roti puri ni kalau kita cicah dengan sambal ikan bilis yang pedas-pedas manis memang sedap. Okey, semua selamat mencuba roti puri dan sambal ikan bilis ni. Nanti di episod akan datang, Aina akan share lagi resepi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.